Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Puan Roha. Alhamdulillah sihat. Cik Amir sihat ni? Alhamdulillah. Bab 24. Utamakan yang pertama. Sabar menghadapi susah lebih mudah daripada sabar menahan marah. Okey Puan. Bismillah. Mukadimah. Bukan tajuk ni. Bab 24 kan? Ha. Utamakan yang utama. Utamakan yang pertama. Jadi Puan Roha seperti biasalah. Sebagai mukadimah untuk buku Allah Sayang Kita. Apa signifikan bab ni Puan Roha masukkan dalam buku ASK Puan? Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Amir, Ibu lagi dan para penonton. Betul kan bab 24 kan? Utama kan yang betul. pertama. Ya, betul. Okey, jadi dalam bab ini kita lihat tentang sikap lah. Sikap dan tanggungjawab. Okey, kita lihat kat sini berkaitan dengan pekerjaan. Kita umumkan berkaitan dengan pekerjaan. Mana-mana pekerjaan pun sama ada kerja sendiri atau kerja dengan orang lain. Sikap dan tanggungjawab tu sangat penting lah. Itu satu pandangan ataupun kita panggil persepsi orang luar terhadap kita. Dan ia juga satu sikap dan tanggungjawab ni satu apa kita panggil kita lihat kejayaan lah, kejayaan seseorang. Okay. Jadi kat sini kita lihat betapa Allah jadikan Islam tu sangat indah, sangat indah sehingga kan kita diatur. Hidup kita diatur oleh satu agama yang sangat sempurna, iaitu agama Islam. Jadi di sinilah kita nampak betapa Allah ni sayang kita, dia tak biarkan kita macam Allah jadikan kita dan Allah turunkan bersama peraturan-peraturan di mana kalau kita ikut, hidup kita menjadi lebih baik dan sempurna, Masya Allah. Jadi di situlah kita lihat manusia ni, dia kehidupan manusia ni kita lihat melihat setakat mana kita ikut ajaran Islam tu. Kan, jadi itulah kita lihat bila kita ikut Islam, insya-Allah hidup kita lebih sempurna. Itu sajalah untuk mukadimahnya, Cik Amir. Saya tertarik Puan Roha sebab selalunya dalam buku SK ni Puan Roha kaitkan dengan student. Tapi yang ni lain sikit. Puan Roha kaitkan dengan situasi penjual dan pembeli. Sebab dia ada kaitan dengan tugas kita sehari-hari tadi. Jadi nak minta Puan Roha kongsikan lah lebih detail pasal apa ni. Sebab kalau ikut ni macam ada benda yang Puan Roha tak puas hati ni dalam kita ni. InsyaAllah. Okey, jadi kat sini saya bawakan dua kisah lah, Cik Amir, dua kisah. Di mana pertama kita lihat satu sisi yang positif, satu lagi ada satu sisi yang positif lah. Maksudnya kita sebagai pelanggan lebih suka yang mana? Okay. Yang pertama tu kan saya beratur macam ke situ macam di pasar lah, pasar tani. Jadi semua orang serbu boleh kerumun saja kan meja tu. Jadi saya datang ni tapi macam tak dilayan. Macam tu. Jadi apa tindakan saya tegur lah. Saya dah lama datang ni, dah tunggu lama dah. Lepas tu baru dia layan kita. Okey, itu satu situasi. Situasi yang kedua ni berlaku di pasar malam. Sama juga beratur nak beli makanan. Kemudian ketika saya beratur tu, saya nampak ada seorang lelaki bersama isterinya dengan anaknya sekali pergi berbisik lah dengan tuan yang jual tu. Seolah dia dah nak order kan. Tapi alhamdulillah saya pun macam kenapa pula dia ni macam dah macam bila saya teringat kisah yang pertama tu, saya fikir mesti dia ni layan yang datang kemudian tadi. Jadi rupanya silap. Peniaga tersebut tanya saya dulu tanpa melayan lah yang baru datang tadi. Okey, jadi kita sebagai pelanggan kita boleh menilai peniaga tu amanah ke tak. Masya-Allah. Jadi kita sebagai pelanggan ada hak untuk didahulukanlah. Itu pun cara Islam. Ajar dalam kita panggil adab berniaga. Yang pertama mesti kita utamakan. Itu maksudnya utamakan yang pertama. Jadi ikut giliran lah. Macam kalau kita pergi kedai makan macam makanan segera kan dia ada nombor kan. Nombor apa? Nombor kan biasa kat bank je ada nombor tu. Nombor giliran je. Nombor giliran. Tapi sekarang kedai makan pun ada nombor giliran. Masya Allah. Itu pun cara yang bagus lah. Sebab kadang peniaga pun, yelah pembeli datang ramai. Peniaga ni dia kadang ada confuse. Yang mana sampai dulu, yang mana sampai kemudian.
Jadi bila ada sistem nombor giliran tu bagi saya sangat bagus lah. Membantu keadilan lah, maksud dari segi adil dan juga pelanggan pun puas hati. Yang datang awal dapat dulu, yang datang kemudian dapat lambat lah. First Okey, macam come, tu Cik Amir. first serve lah orang cakap kan. Orang putih cakap. First come, first serve. Ya. Okay. Jadi Puan, dalam situasi macam ni lah nak minta pendapat Puan Roha lah. Tindakan yang sewajarnya, macam tadi Puan Roha cakap, kita ada hak sebagai pembeli. Jadi tindakan yang wajar kita terhadap penjual tu, apa yang kita nak, macam mana cara kita nak tegur penjual tu, kita datang dulu ni. Lepas tu ada orang lain datang kemudian. Yang Puan Roha buat tu macam mana kalau boleh kongsikan? Adab menegur tu. Ya betul. Kita ada sebagai apa, pelanggan pun ada adab juga. Nanti kan bergaduh pula. Sebab ada kes kan, seseorang tu potong line, dia bergaduh kat situ pula. Banyak. Tu macam, banyak kan, mengaibkan lah. Tapi orang yang berani, dia ditegur. Orang yang ditegur tu dia salah kan. Dah lah salah, marah pula orang. Jadi caranya, adabnya pertama tegurlah. Tegur dengan bahasa yang sopan. Encik dah terlambat kan Encik. Ataupun kita tegur terus kepada, direct kepada peniaga. Maksudnya, boleh jadi saya buat tu memang saya kata saya datang dulu, kenapa saya tak dapat lagi macam tu lah. Jadi dia pun baru layan. Mungkin peniaga tak perasan. Jadi kita lah kena tegur. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tegur pelanggan. Tapi tengok keadaan lah. Kan. Ketiga, sekarang ni saya sukalah kalau kedai tu macam restoran kan, dia ada kotak. Kotak apa? Kotak dipanggil apa tu? Feedback. Pelanggan apa tu? Feedback ataupun apalah, lupa dah istilahnya. Jadi kita boleh ambil kertas ke, kita catat lah. Dipanggil apa? Maklum balas pelanggan. Yes. Maklum balas pelanggan. Tapi sekarang ada online tau. Ada online kan. Kalau macam betul. Shopee ke kan, dia ada online. Macam ni. Selalu beli barang, dia pun ambil gambar, dia buat apa, macam review lah. Kan? Kalau okey, dia ada macam apa, mata lah, point macam tu. Dan nanti boleh tebus. Masya Allah. Jadi tu pun bagus juga. Maksudnya sekarang ni macam persaingan kan. Sekarang kedai makan banyak, kedai apa, barangan banyak. Jadi kadang-kadang kita sebagai pelanggan nak memilih yang mana yang apa, yang paling apa, yang paling bagus lah. Ya betul. Kita panggil layanan ataupun operasi yang paling bagus kan. Kadang-kadang order tak sampai-sampai. Masya Allah. Jadi itulah antara bagi saya antara cara lah. Maknanya kan. Di pihak penjual kena ada usaha lah nak menambah perkhidmatan dia, bukan sekadar kualiti barang yang dijual, kualiti masakan ke apa, tapi servis itu kena tambah baik lah nak bagi betul. pembeli ni. Okey, seterusnya dalam urusan jual beli ni Pak Roha, online ke bersemuka ke face to face, macam sekarang ni kita dah boleh, orang cakap dah banyak kelonggaran sekarang ni, PKP yang sekarang ni. Mesti kena ada adab etika. Jadi nak minta Puan Roha kongsikan pada kita malam ni adab etika berniaga berjual beli, muamalat cara Islam ni Puan. Kongsikan kita, bismillah. Ya betul. Terima kasih. Jadi berniaga tu adalah satu cara kita bermuamalat lah, berhubung dengan sama manusia. Hari ni macam duduk rumah pun boleh berniaga, Masya Allah. Kita panggil bisnes online. Okay, jadi antara pertamanya amanah lah, kena amanah. Jadi kadang-kadang kita sebagai contohlah penjual, dia ambil gambar cantik sangat. Kan? Tapi bila sampai ke kita, Masya Allah, indah khabar dari rupa. Kan? Jadi itu dikira tak amanah lah. Dan dulu kan banyak juga kes apa tu, order lain sampainya barang lain. Kan ada kan kita order telefon sampainya apa tu panggil, telefon mainan contohnya. Bayar beribu-ribu, Masya Allah. Jadi memanglah online tu mudah, kita tekan saja dah barang sampai ke rumah. Tapi ada peniaga yang mengambil kesempatan menipu pelanggan. Okey, pertama tu amanah, termasuklah apa tu? Tadilah kita panggil amanah dengan barang yang dijual. Okey, kemudian apa lagi tu kita panggil amanah ni juga berkaitan dengan keberkatan rezeki, Cik Amir. Kalau kita jual yang tak betul, rezeki kita mungkin kita panggil apa tu, tak berkat lah.
Kan. Okey, kemudian okey, kalau kita lihat sekarang tu yang kedua berkaitan dengan testimoni. Testimoni tu. Review. Testimoni tu kadang-kadang review, kadang-kadang melampau-lampau kan. Itu pun salah satu akhlak lah, adab. Kan testimoni tu yang sedang-sedang lah. Kan sebab takut pelanggan tak puas hati, dia sumpah seranah kat kita. Alhamdulillah. Kan ucapan tu doa. Kan. Okey, jadi kemudian yang kedua bahasa lah. Bahasa yang kita gunakan. Sama ada secara online ataupun secara bersemuka. Saya ada kisah tau, kawan saya nak beli buku, tak jadi. Sebab apa? Sebab apa Penulis. tu, layanan yang diberi tu macam tak mesra lah, tak mesra alam macam tu. Tak mesra. Jadi cubalah ada ucapan-ucapan seperti terima kasih, sudi memberi kan. Mesti adalah sedikit. Ataupun ikon smile tu, senyum. Emoji. Kemudian macam saya kalau jual buku, saya akan ucap terima kasih. Terima kasih kerana berminat, bla bla bla. Baru ni saya buat Encik Amel, nak cerita sikit. Promosi Merdeka. Masya Allah, promosi Merdeka, Alhamdulillah. 2 buah buku, ada pilihan lah. Hanya RM30 sahaja. Memang jimat gila lah tu. Memang setakat ni memang dah stok di rumah saya tu, memang dah nak kosong dah. Nanti hari Isnin kena tempah lagi. Okey, Masya Allah. Jadi, kalau bersemuka pula, kena senyum. Sebab kalau kita lihat, pelanggan ni, kalau dia datang sekali, layanan tak okey, panggil peniaga bermasam muka, kan? Jadi, tak datang lah lepas tu. Betul. Kan? Okey. Kemudian satu lagi, sabarlah. Kita kena sabarlah, sama ada kita sebagai peniaga ataupun pelanggan. Contohnya macam, saya pernah juga nak beli barang Cik Amir. Hari ni saya mesej, esoknya baru dia reply. Sampai saya lupa, ada order barang punya. Jadi cubalah, jangan lama sangat lah. Maksudnya, cubalah melayan pelanggan dengan kita panggil sabar. Sabar ni banyak tahap lah. Contohnya, kita sebagai peniaga sabar dengan pelanggan kita. Mungkin pelanggan kita ni guna bahasa kesat, kita kena sabar. Kita sebagai pembeli kena sabar jugalah dengan yang si penjual tu. Maksudnya, dua-dua kena seimbang lah Cik Amir. Maksudnya, dua-dua pihak tu lah. Kalau kita lihat kejayaan perniagaan ni antaranya itulah macam saya kata tadi, bermanis muka, ucapan yang baik dan sebagainya. Dia kena ada skill komunikasi lah. Dia bukan sekadar pandai jual barang, tapi pandai ambil hati pelanggan. Dia kena pandai. Betul. Jadi Puan Roha, untuk kesimpulan ringkas kita punya topik, utamakan yang pertama. Bismillah Puan. Okey. Jadi kat sini saya sukalah sebagai penutup. Dulu kan masa dekat Tanam saya pernah belajar ekonomi asas. Dalam tu di situ satu ayat yang saya ingat sampai sekarang, apa dia? Pelanggan is right. Apa tu? Customer is right. Pelanggan tu semuanya betul. Ya. Ataupun pelanggan tu umpam beraja. Sebab apa? Sebab kalau tak ada pelanggan, siapa nak beli barang kita kan? Macam hospital lah. Kalau tak ada pesakit, doktor tak ada kerja macam tu. Okay. Jadi kita ni kalau tak ada pelanggan, macam mana rezeki nak masuk? Jadi cubalah kita sebagai peniaga, cubalah bersabar ke ataupun gunakan cara yang terbaik. Okey, kemudian saya suka baca dalam buku ni, Cik Amir, hadis Rasulullah SAW masuk, peniaga yang benar dan amanah bersama dengan para nabi, siddiqin dan golongan yang mati syahid. Maksudnya mereka akan di syurga lah, sebab nak amanah ni susah Encik Amir. Sebab kadang-kadang peniaga ni nak untung cepat. Sama ada dia kurangkan sukatan ataupun dia ambil barang lama dicampur dengan barang baru. Kadang-kadang dah nak expired tu, dia campur dengan barang yang baru. Itu tak boleh lah. Maksudnya betul-betul lah amanah. Kan? Peniaga yang betul-betul ikhlas ni kalau berjaya, memang betul-betul berjaya Encik Amir. Memang jutawan lah. Betul kan? Ya. Dia ayat Puan Roha ni, saya kalau makan tu sedap, saya akan cakap orang yang niaga tu ikhlas. Sebab masak sedap. Dan bila kita makan sedap, kita doa lah, ya Allah, kau murahkan rezeki dia, bagi dia lagi. Rezeki yang baik-baik lah. Tapi kalau makan panaskan kan, ayam goreng pun keras,
Ya. Jangan tanya kenapa lah. Jadi insyaAllah dia sesi untuk bab ke-24 insyaAllah minggu depan. Ihtilat di hari Lebaran. Mungkin bukanlah hari raya kan, tapi hari Jumaat ke hari raya. So kita nak cerita pasal ihtilat di hari Lebaran. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.